Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam siaran lintas langsung kita bersama PN Online, kita bawakan Yang Berhormat Datuk Rashid bin Hasnon selaku timbalan speaker kita. Ada beberapa isu soalan-soalan ataupun isu yang panas untuk kita bawa pada hari ini, dan kita bawa orang yang tepat untuk dijawab juga pada hari ini. Baik Datuk, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Baik Datuk, soalan pertama ringkas, saya nak tanya, orang melihat Datuk mesti kita bicara soal Dewan Rakyat lah. Yeah. So Datuk sendiri sebagai timbalan speaker. Jadi cakap-cakap orang, ada orang yang komen, ada orang yang tidak puas hati, ada orang yang cakap sekarang ni soal buka parlimen. Yeah. So soalan pertama saya, wajarkah parlimen itu dibuka, Datuk? Saya maklum di luar sana banyak yang bertanya, wajarkah, patutkah parlimen dibuka sekarang? Sememangnya kalau ikut jadual, pembukaan parlimen pada kebiasaannya adalah pada bulan Mac. Dibuka pembukaan untuk sesi pada tahun ini, kemudian diikuti oleh sesi bulan Julai dan seterusnya untuk sesi bajet di hujung tahun ini. Wajar ataupun tidak wajar, kerana kita berada dalam situasi darurat, kerana dia telah diisytiharkan pada awal tahun ini dan telah pun dimaklumkan. Baiknya idaman darurat pada kali ini, proclamation of darurat ni disebut betul mulanya bila dan akhirnya bila, iaitu pada bulan Ogos. Jadi adalah memang dari segi peruntukan peraturannya, maknanya tidak wajar lah kerana kita berada dalam darurat. Maknanya kalau dicadangkan untuk memutuskan ataupun memberikan darurat pada waktu ini, sebab musabab darurat itu adalah kerana kita nak mengendalikan, menguruskan hal-hal COVID-19. Itu dalam perlembagaan kita disebut jika sekiranya ada berlaku kekangan ataupun hal-hal ekonomi dan kesihatan semuanya atau lain-lainnya, boleh untuk diisytiharkan darurat. Jadi waktu sekarang kalau kita lihat, Syafiq tahu hari ini berapa, dan kita telah pun mencapai pada satu ketika dulu single digit, tapi tak berlaku waktu ini. Jadi untuk mengendalikan urusan COVID ini memang memerlukan masa, dan kalau tidak ditangani dengan baik, maka dia akan menjadi lebih parah. Jadi saya minta supaya ahli-ahli parlimen, pemimpin, ahli-ahli dewan semua kena faham, dan rakyat pun sama juga kena faham. Kita kena selesaikan pengurusan mengenai dengan COVID ini. Dan kenapa dijangka Ogos? Pada perkiraan secara saintifik dan perkiraannya, kita mengharapkan bahawa lengkuk tu dia akan menurun, dan diharap pada bulan Ogos tersebut dia akan mungkin single digit ataupun double digit. Waktu itu kita mengharapkan lebih dah 70% mungkin rakyat Malaysia ni telah dapat suntikan daripada vaksinasi COVID-19. Ya. Baik Datuk. So soalan tadi ialah wajarkah? Jadi secara jelas dan tuntasnya, maknanya kita boleh kata mungkin kadar COVID-19 itu akan menurun, dijangka pada bulan Ogos. So secara jelas dan tuntasnya, parlimen ataupun Dewan Rakyat bila akan dibuka? Ya, baik. Saya kaitkan sikit bahawa memang ada usaha di kalangan khususnya ketua-ketua pembangkang yang pergi. Prosedur untuk menamatkan ataupun cadangan proklamasi darurat itu adalah datangnya daripada cadangan daripada ketua majlis, iaitu Perdana Menteri, dan dalam perlembagaan memangnya kena ikut urutan itu. Persis tu. Perdana Menteri yang mencadangkan kepada Agung untuk buat proklamasi darurat. Jadi apabila ada tarikh dah tadi, iaitu bulan Ogos, jadi kalau nak dibuka pun maknanya tamat itu adalah Ogos, maka selepas bulan Ogos barulah boleh dibuka. Dia boleh kalau nak dicadangkan untuk mempercepatkan ataupun untuk extend daripada bulan Ogos tersebut. Tapi apapun, dia kena datang daripada ketua majlis, iaitu ketua kepada kerajaan. Jadi kalau individu dia pergi ke Jumpa Agung pun, dia masih consider kalau dalam contohnya kalau ada usul-usul dalam peraturan mesyuarat, usul-usul kerajaan didahulukan. Maknanya kita bagi
kepada kerajaan. Maknanya Ketua Majlis adalah Perdana Menteri. Jadi kalau ada daripada usus-usus selain daripada kerajaan, dia panggil personal bill lah. Jadi kita boleh untuk tidak mengambil kira buat masa kini, tapi kita bagi keutamaan nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, baik. Jadi ramai melihat apabila terutamanya ahli parlimen daripada pembangkang mendesak untuk parlimen dibuka, supaya ahli-ahli parlimen bersidang. Jadi seolah-olah rakyat melihat, oleh kerana polemik itu berlaku, rakyat melihat seolah-olah ahli parlimen sudah tak ada fungsi. Bagi Datuk sebagai seorang timbalan speaker, apakah fungsi dan tanggungjawab ahli parlimen sekarang bila parlimen tidak dibuka? Baik, soalan yang baik. Wahai ahli-ahli parlimen sekalian, kita tahu tahun ini memang tahun untuk disebut untuk election ataupun tahun depan. Maka waktu inilah ya ahli-ahli parlimen concentrate in your own constituency. Waktu ni ahli-ahli parlimen balik ke kawasan masing-masing dan buat apa yang sepatutnya. You have all the time untuk waktu ni ada masa yang panjang. Go to your constituency, pergi layan sama ada pembangkang ataupun kerajaan, pergi ke kawasan masing-masing, buat program sebanyak mungkin. Mungkin you want to be re-elected, baik, inilah masanya. Kalau tak, nanti kalau pergi ke parlimen, mungkin tak ada masa nak melayan, so Sabak, Sarawak dan sebagainya. Jadi itu nasihat saya. Dan untuk warga parlimen, ada 400 lebih lah, staf-staf parlimen, kita nak buat program. Contohnya, satu isu yang rakyat tanya, kenapa tak buat online? Sebab apa tak ada online? Sebab dalam peraturan tidak ada membolehkan untuk online. Dan kita tak ready untuk digitalisasi untuk kita buat perkara ini. Dan sekarang ni KP dan juga warga parlimen sedang dalam proses. Kita memanggil supplier ataupun mereka yang teknologi lah untuk infra tu bersedia untuk kita buat digitalisation dalam parlimen. Contohnya speech to text. Sekarang ni tidak automatik untuk menulis verbatim. Jadi perkara tersebut memerlukan bajet kewangan juga. Jadi waktunya warga parlimen sedang berusaha. Apapun rujuk pada portal parlimen yang sentiasa kami bagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Datuk. InsyaAllah cukup setakat itu saja temu ramah ringkas kita bersiaran langsung di Johor Bahru bersama Datuk Yang Berhormat Datuk Rashid bin Hasnon selaku timbalan speaker kita. InsyaAllah stay safe, kita jaga kita bersama PN Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.